وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجعلنا من أتقائك من النار amin amin ya rabbal alamin. Yang dihormati saf kepimpinan pengurusan pentadbiran surau Tazkiyah Desa Bestari, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, barisan doktor-doktor, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhimpunan kita pada pagi yang barakah ini. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang dan peluang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua, memandang kita dengan penuh kasih dan sayang Allah. Allah izinkan kaki kita yang bersaki-baki dengan dosa ini untuk terus menjejakkan kaki kita di rumah Allah yang mulia ini. Syukur alhamdulillah. Di kalangan kadang-kadang ramai sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang bangun seawal pagi untuk bersahur. Rasa mudah nak bersahur, tapi berat nak tunaikan solat 2 rakaat. Kadang-kadang kita merasakan kita nak serasa dalam kehidupan kita. Kita merasakan lepas kita bangun bersahur, kita nak solat, tak apalah, kat rumah pun cukup, selesa, sejuk. Nak start kereta malas, nak start motor pun malas, apatah lagi nak berjalan kaki. Tetapi syukur alhamdulillah, pada pagi ini, pada tanggal 12 Ramadan 1442 Hijrah, Allah izinkan kita untuk sama-sama menunaikan satu daripada perintah Allah yang besar, solat fardu subuh, dan Allah rezekikan kita dapat tunaikan secara berjamaah. Dan ketika ini alhamdulillah, Allah menjentik hati saya dan juga tuan-tuan untuk kita berhimpun bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan rahmat dan barakahnya yang sangat banyak sebab pilihan yang kita buat untuk duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi sekalian, pada pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang, kita ambil satu pedoman, ibrah, pengajaran. Bagaimana para sahabat baginda Nabi SAW memandang Ramadan. Dan hari ini syukur alhamdulillah Allah rezekikan kita buat kesekian kalinya
Ada yang dapat bertemu dengan Ramadan sudah hampir 30 kali. Ada yang dah bertemu dengan Ramadan lebih 40 kali. Bahkan ada juga yang dah bertemu dengan Ramadan lebih 60 ke 70 kali. Cuma persoalannya, bagaimana kita memandang Ramadan yang hadir kepada kita. Pada tahun yang lalu Allah kurung kita di rumah. Kita tak dapat tunai solat sunat tarawih di masjid maupun di surau. Tahun lepas Allah kurung kita, banyakkan aktiviti di rumah. Dan berarti kata sebenarnya Allah nak tarbiyah kita untuk kita susun atur kehidupan kita kembali, untuk kita sama-sama perbaiki dan muhasabah sama-sama bagaimana kita membentuk kehidupan dalam rumah tangga kita. Bagaimana ayah untuk mendidik anak-anak, bagaimana suami nak mendidik isteri dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada tahun ini Allah rezekikan kita untuk dapat tunaikan solat sunat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain di masjid dan juga surau dengan status standard yang tadi ditetapkan, SOP. Mudah-mudahan Allah berikan berkatan kepada kita semua. Sebab itu saya nak melihat pada tuan-tuan berkaitan tentang kita ambil satu iktibar. Bagaimana yang berlaku di kalangan sahabat baginda Nabi SAW. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, nombor hadis 3651. Nabi menyatakan khairun nas, sebaik-baik manusia kata Nabi, qarni, adalah kurun aku. Artinya yang terbaik terlihat sahabat baginda Nabi SAW. Thumma alladhina yalunahum, selepas itu kata Nabi ada kurun selepasnya, iaitu zaman tabi'in. Zaman tabi'in golongan nasab baik juga. Dan Nabi menyebut thumma alladhina yalunahum, selepas itu kata Nabi zaman selepas kurun mereka, iaitu ini zaman tabi'in. Sebab tu kadang-kadang kita doa apa, kita tahlil dan sebagainya, ada sebut sahabat tabi' dan juga tabi'in dan juga tabi'in. Ini tiga keturunan yang Nabi iktiraf mereka sebagai sebaik-baik manusia. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain ataupun setengah pendapat kata hadis ni agak daif dari segi riwayatnya. Namun dalam mustalah hadis dinyatakan hadis yang daif ini boleh beramal. Cuma nak berhujah dia agak longgar sedikit. Tetapi ada hadis lain yang menyokong hadis ini, yang sering dibawakan oleh para asatizah, mungkin tuan-tuan pernah dengar, berkaitan tentang Nabi menyatakan ashabi kan nujum fabi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku kata Nabi umpama bintang di langit. Fabi ayyihi muqtadaitum, kamu ambil satu sahaja cara hidup mereka ini kata Nabi, ihtadaitum, kamu akan dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, banyak para sahabat, beribu para sahabat. Dalam Hujjatul Wida ada 3 riwayat yang menyatakan tentang bilangan sahabat Nabi SAW. Riwayat yang pertama menyatakan sahabat berjumlah 114,000 orang. Riwayat yang kedua menyatakan 124,000 orang. Riwayat yang ketiga menyatakan 144,000 orang sahabat. Kita ambil satu aja ibu ayah sekalian, tak payah banyak-banyak, ambil satu aja. Ikut kehidupan mereka bagaimana kata Nabi, akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat pada hari ini, dalam keadaan kita diuji dengan norma baharu, dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat mereka ini menyambut Ramadan dengan pelbagai. Bahkan para ulama menyatakan ada 3 kelompok manusia sekurang-kurangnya. Yang pertama, mereka yang menganggap Ramadan yang datang ini sama sahaja. Ramadan ke, Zulhijjah ke, Muharram ke, Safar ke, sama je, tak ada benda pun. Artinya tidak ada penambahbaikan yang berlaku pada bulan Ramadan. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua kata para ulama, mereka yang menerima kehadiran Ramadan ini dengan rasa aduh, tepuk dahi, Ramadan pula datang dah. Dahlah tengah Covid, nak jaga pakai mask lagi, puasa pula tu kan,
Nak bau nafas sendiri pun tak mampu dah kadang-kadang. Pakai mask kan, rasa susahnya, leceh lah Ramadan pula tu. Nak kena puasa, nak kena itu ini. Dia mandang macam menyusahkan dia. Ini kelompok yang kedua. Bahkan kelompok yang tiga, para ulama, mereka yang menanti-nantikan saat hadirnya Ramadan. Tapi hadirnya Ramadan ni juga ada juga berkaitan tentang beberapa perkara. Satu, mereka yang memandang adanya Ramadan ni, ini peluang terbaik ni untuk aku kaut keuntungan yang banyak. Ada orang yang sanggup ambil cuti sebulan daripada kerja hakikinya. Untuk apa? Untuk berniaga di bazar-bazar Ramadan. Maklumlah dapat kebenaran dah tahun ni untuk berniaga. Semalam pun dah dimaklumkan bazar Aidilfitri boleh buka sampai 2 pagi. Kan? Ini peluang terbaik ni untuk kaut keuntungan. Kalau kata berniaga sebelum ni harga makanan RM5, masuk Ramadan RM7. Benar tuan-tuan. Ada yang macam tu. Bulan biasa RM5 je, tapi sebab Ramadan naik RM7 dengan pelbagai alasan. Kita yang membeli ni terima je lah. Dah naik dah harga, oh tak apalah, sangka baik. Kan? Ada mereka memandang begitu. Ada orang juga yang memandang Ramadan peluang untuk apa? Peluang untuk beristirahat, untuk rehat dekat rumah, untuk memanjangkan tidur di rumah kononnya. Sebab teringat dulu zaman-zaman sekolah, ataupun rakan-rakan beritahu, Ramadan ni masuk, tidur itu ibadah dan diam itu zikir. Bahkan ini bukan hadis, itu hanya ungkapan sahaja. Jangan sandarkan kata baginda Nabi. Salah kat situ, dosa. Kalau katalah tidur itu ibadah, zikir itu tasbih, orang tak baca Quran dah, ibu ayah sekalian, tinggal Quran tu, pening kepala, kan? Itu golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga yang menanti Ramadan ini seumpama sahabat Nabi SAW. Mereka rasa macam mana? Mereka bersungguh-sungguh nak upgrade ibadah mereka. Mereka bersungguh-sungguh menanti Ramadan sebab nak perbaiki hubungan mereka dengan Allah. Bahkan mereka nak kejar ganjaran yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Banyak ganjaran. Dan tuan-tuan, ibu ayah sekalian juga maklum ganjaran tersebut tergandakan berpuluh kali ganda. Sebab itu kita lihat bila mana Allah turunkan ayat yang sering kita baca berkaitan tentang kefarduan puasa. Dalam Al-Quranul Karim kan, surah Al-Baqarah pada buku surat 28, Allah menyatakan ayat yang kita baca, apa dia pada awal Ramadan lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tujukan khusus ayat ini pada golongan yang telah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, satu gelaran Allah berikan kepada manusia, gelaran penghormatan, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun pada tahun kedua Hijrah di Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, selama 13 tahun Nabi berdakwah mengembangkan Islam di Makkahul Mukarramah, Allah tak panggil ya ayyuhallazina amanu. Allah panggil umat manusia ya ayuhan nas, ya ayuhal insan, wahai manusia, kata Allah. Allah didik mereka, Allah didik Nabi, para sahabat di Mekah untuk kuatkan keimanan mereka dan jitukan pegangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akidah mereka. Tapi bila mana Allah hadirkan ujian demi ujian, kita lihat peristiwa sebelum Nabi berhijrah, para sahabat diseksa dengan begitu dahsyat. Bilal bin Rabah dihempapkan dengan batu, Sayyidatina Zinnirah dibutakan matanya, Sayyidina Yasir, Ammar bin Yasir melihat emaknya, ayahnya diseksa, Sayyidatina Fatimah bin Khattab dilempang sampai pengsan, hatta Asma binti Abi Bakr yang membantu dalam perjalanan hijrah Nabi yang hantar makanan dan sebagainya turut dilempang oleh Abu Jahal sebab menyembunyikan rahsia tersebut, pengsan. Allah
hadiahkan kepada mereka. Berpindah sahaja ke Madinah Al-Munawwarah, Allah lengkapkan syariat demi syariat, hukuman demi hukuman untuk pegangan umat Islam. Lalu turunlah Allah beri gelaran pada mereka, ya ayyuhalladzina amanu. Sebab para sahabat melalui jalan yang sangat susah, sangat sukar. Mereka diuji dengan berbagai ujian. Allah angkat title mereka. Zaman dahulu, ibu ayah sekalian, datuk-datuk title itu tak ada. Title Tan Sri pun tak ada. Bahkan kalaulah kita bukan ambil medical, bukan ambil course medical kan, tak boleh pakai doktor kat depan tu. Kalau kata kita pun tak habis lagi ya, buat urusan PhD contohnya, doktor pun tak ada kat depan, DR tak dapat. Kita bukan bidang engineer, IR pun tak ada. Tetapi tuan-tuan, Allah gelarkan hamba-Nya yang benar-benar mencari keimanan kepada Allah, memperteguhkan jitunya kepada Allah. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Dalam Al-Quran 89 kali Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Satu gelaran penghormatan, kemuliaan daripada Allah untuk hamba-Nya yang beriman. Apa Allah fadukan kepada kita? Ayat tersebut, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa, untuk menahan diri kamu daripada lapar dan dahaga, daripada segala perkara-perkara yang mendatangkan kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan juga tentang puasa ini, kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan sahaja kamu aja berpuasa, kata Allah. Zaman-zaman terdahulu pun, umat terdahulu daripada kamu pun telah berpuasa. Dan apa tujuannya? Dengan satu tujuan, la'allakum tattaqun, kata Allah. Mudah-mudahan kamu tergolong-golongan orang yang bertakwa. Artinya satu je Allah minta kepada kita. Bila kita berpuasa, satu jalan, satu cabang untuk mendapatkan tingkatan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solat dah, sedekah dah, zakat berzakat, tetapi tak dapat nak didik nafsu kita, tak dapat nak kawal keimanan kita, tak dapat nak tingkatkan keimanan kita, tak dapat nak kawal kemarahan kita, tak dapat nak tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Allah minta kepada kita untuk berpuasa. Sebab itu bila mana Allah turunkan ayat ini pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah, masuk jadi satu Ramadan, para sahabat berpusu-pusu untuk meningkatkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan Ansar yang berada di Madinah baru setahun jagung masuk Islam, baru setahun jagung, tetapi iman mereka, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka memandang arahan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh kemanisan, penuh ketaatan, laksanakan dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meridai mereka. Dalam surah Taubah Allah sebut, was-sabiqunal awwaluna wal muhajirin wal ansar, kata Allah. Dan umat-umat yang terdahulu, yang pada awal-awalnya mereka berikan bantuan dan juga pertolongan. Siapa dia? Golongan muhajirin dan juga ansar. Walladzina tabauhum biihsan, kata Allah. Dan orang-orang yang mengikut kebaikan, buat kebaikan, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka ini dan mereka redha kepada Allah. Sebab itu kita lihat mereka memandang Ramadan satu proses untuk tingkatkan keimanan mereka kepada Allah. Sungguh-sungguh, bukan sekadar itu sahaja. Golongan Ansar yang tahun pertama mereka berpuasa, mereka beriman kepada Allah, tapi yakin datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin dengan didikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ketika itu, dan riwayat menyatakan
sahabat yang mengikut Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah tak ramai, sekitar 114 orang. Tapi dalam tempoh tak sampai 1 tahun berada di Madinah, Islam berkembang, sahabat bertambah lebih daripada 2,000 orang. Allahu Akbar. Tak cukup dengan ujian, menahan lapar dan dahaga. Tahun yang pertama difardukan puasa 17 Ramadan, berlaku satu peperangan, dan kita semua sedia maklum, peperangan Badar Al-Kubra. Kenapa Al-Kubra? Nak lihat dari segi jumlah, ibu ayah sekalian, tak ramai. Tentera Islam sekitar 313 orang, tentera kafir sekitar 1,000 orang. Bahkan umat Islam hanya ada 8 saja, 8 alatan perang. Unta, kuda pun tak banyak, sangat sikit. Erti kata peperangan yang tak cukup persediaan lah di segi peralatannya. Tetapi mental dan fizikal, jangan cakap lah, dahsyat. Walaupun mereka tahun yang pertama mereka berpuasa, sanggup tahan untuk berperang. Dan peperangan yang lain banyak, tuan-tuan, ya? Dalam sirah menyatakan ada 5 peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan. Tahun kedua perang Badar, tahun kelima perang Khandaq, tahun ke-8 Fathul Makkah, dan ada 2 lagi peperangan yang berlaku dalam Ramadan. Lihat bagaimana para sahabat menentang mereka walaupun berpuasa, tapi Masya Allah macam tak puasa. Kita hari ini tak berperang pun, kan, tak ada angkat senjata pun, hanya sekadar lawan nafsu dahaga itu pun tak larat, diam dekat rumah. Bang tak pergi masjid bang Zuhur, panas lah cuaca, letih lah nak pergi, panas tak rumah dah lah, kan. Bang tak pergi bang asam, alah nak buka dah tak payahlah, macam alasan, kan. Padahal mujahadah tu kena lawan. Dapat pula dia kata isteri dia, abang ni kan ketua keluarga, kan elok abang jadi imam dekat rumah, kan, jemaah dengan anak isteri, lebih afdal. Kalau abang pergi masjid jadi makmum, kan, disuruh dia makmum kat rumah je lah. Isteri pun kata, oh iya ke bang, okey, kan. Kita salah faham tu sebenarnya. Tuntutan orang lelaki, pengetahuan untuk saya sendiri, lelaki, abang-abang, ketua keluarga, sepatutnya tanggungjawab itu berada di masjid dan juga di surau. Kita makmum pun memang kena perlu berada di masjid dan juga surau untuk beribadat sama-sama berjemaah. Isteri berada di rumah. Habis ustaz yang kata suami diimamkan isteri itu, cek balik hadis Nabi. Dalam hadis yang sahih menyatakan suami perlu menjadi imam pada isteri adalah solat sunat malam. Solat sunat malam. Bila tu? Tahajud lah. Bangun kejut waktu sahur, kejut awal-awal dulu, siapkan makanan ke sebagainya. Dah siap makanan, jom solat dulu yang 2 rakaat. Lepas solat 2 rakaat, kejut anak-anak. Ataupun kejut anak sekali pun tak apa, tak masalah. Tahun lepas alhamdulillah Allah rezekikan, bila balik kat rumah tu dapat settingan anak-anak, bangun awal pukul 5 makan sama-sama, 5.30 semua dah start atas sejadah dah. Jom kita tahajud tu sama-sama anak-anak, minta doa waktu subuh. Dah selesai tahajud, pergi masjid. Saya dengan anak lelaki lah, solat sunat selesai dah. Tu tahun lepas Allah ajarkan kita untuk perbaiki kehidupan tu. Tapi kita sekarang ambil kesempatan, oh tak apalah abang kat rumah imam tak apa, masjid tu imam ada tak masalah, makmum pun ramai. Kena lihat balik. Suami boleh jadi imam dekat isteri kat rumah, tapi dalam solat sunat malam, itu yang Nabi anjurkan. Bahkan dalam hadis Nabi menyebutkan, kalau kata suami tu tak bangun, isteri boleh ambil air dan jeskan kat muka suami. Kalau suami pun sama, kejut isteri tak bangun, ambil air dan jeskan kat muka isteri. Kan, itu cara yang terbaik untuk tunaikan sunnah Nabi SAW. Sebab itu kita memandang Ramadan satu proses Allah nak didik kita, untuk tarbiyah kita, untuk perbaiki kehidupan kita sama-sama, bahkan untuk upgrade jiwa dan mental kita. Kita lihat pada perang Badar contohnya, sahabat Nabi. Perang Badar ni buat yang sekalian, satu peperangan yang bukan sahaja berkaitan tentang perang biasa-biasa. Biasa itu maksudnya kita perang dengan orang yang kita tak kenal. Tapi perang Badar
Umat Islam berperang, boleh katakan 90% mereka kenal siapa orang depan tu, siapa tentang mereka, mereka kenal. Sebab apa? Mereka akan melawan kaum keluarga mereka sendiri. Mereka akan kenal kawan jiran mereka, ayah mereka, abang mereka yang belum Islam. Sebab baru masuk Islam dah. Baru masuk Islam, baru mula bertapak di Madinah. Dan perang Badar, terlihat mereka bertemu dengan keluarga mereka sendiri. Contoh siapa? Kita lihat dalam perang Badar, contoh terlihat Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang panglima yang sangat hebat. Bahkan dalam riwayat menyatakan berhadapan dengan Abu Ubaidah memang takkan hiduplah, untung dipancung dan sebagainya. Ketika perang Badar tersebut, dia berjalan di hadapan ada lelaki yang membayangi dia. Dia lari ke kanan, ada orang bayangi di kanan dia. Pergi ke belakang pun ada orang sebagainya. Pergi belakang pun ada orang bayangi. Dia angkat kepala, dia tak tahan dah. Dia angkat pedang. Angkat pedang, dia pancung dia lelaki tersebut. Siapa dia? Al-Jarrah, bapa dia sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Untuk menjaga keimanannya, sanggup pancung. Sebab itu perang Badar. Sebab itu Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, kata Nabi. Takkan sempurna iman kamu selagi mana kamu tak mencintai aku lebih daripada kasih kamu pada ayah kamu, pada anak-anak kamu, daripada manusia sekalian ni, kata Nabi. Tu jaga keimanan, pancung. Tak sampai itu saja tuan-tuan. Berlaku kisah yang sangat menyayat hati, berlaku kepada Abu Huzaifah. Abu Huzaifah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang muda, dan dia diuji tuan-tuan, dan keluarga dia peluk Islam. Tapi bapa dia antara orang yang sangat menentang Nabi. Siapa bapa dia? Bapa dia Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Kalau tuan-tuan baca dalam kisah, Nabi mula berhijrah nak pergi ke Taif kan. Di Taif kan Nabi dihujani dengan hujan batu sampai berdarah muka Nabi. Nabi patah balik, Nabi berlari dan singgah di satu kebun kurma. Kebun kurma dan anggur itu milik siapa? Milik Utbah bin Rabi'ah, seorang manusia yang sangat benci dengan Nabi SAW. Dan Utbah bin Rabi'ah pernah angkat selipar dia, sepatu dia, dia pukul muka Abu Bakar As-Siddiq, pecah muka ni, mulut dia pecah. Tu Utbah bin Rabi'ah. Tak puas hati dia dengan Nabi, tak puas hati dengan sahabat. Tetapi walaupun dia menentang, Allah uji dia. Anak dia sendiri, Abu Huzaifah, peluk Islam. Dan Abu Jahal pernah tawarkan dekat Utbah bin Rabi'ah, hai Utbah, kau serahkan anakku pada anak kau tu pada aku. Anak kau dah Islam dah. Kau serahkan anak kau, sini aku bunuh dia. Utbah kata apa? Tu anak aku dia kacau. Walaupun anak dia Islam, bapa dia tak Islam, tapi dia jaga anak dia. Bukan tu sahaja, anak angkat kepada anak kau, artinya pembantu kepada Abu Huzaifah. Abu Huzaifah ni dia ambil anak angkat, nama dia Salim. Ya, Salim. Abu Jahal minta, tak bagi anak kau, bagi kat tu. Anak angkat dia tu Salim. Apa kata Abu Huzaifah? Tak, dia kata, mana-mana anak yang anak aku ambil sebagai anak dia, itulah cucu-cucu kami yang perlu kami lindungi dia, kata Utbah bin Rabi'ah. Dia tak bagi. Tapi bila perang Badar, Abu Jahal cabar dia. Hai Utbah, kalau betul kau ikut aku, kalau betul kau benci Muhammad, kau keluar perang Badar. Orang lelaki ni pantang dicabar kat kakak. Cuba cabar suami sikit. Abang, tahun lepas abang jadi imam kan kat rumah tarawih. Tahun ni bang jadi imam kat surau, test tengok. Ha kan, cuba cabar macam tu. Cakap pula dengan imam, Ustaz bagi peluang suami saya Ustaz. Tahun lepas jadi imam dekat rumah, sedap Ustaz suara Ustaz. Try Ustaz sekali kan. Minta sekejap kan. Cuba cabar sikit kalau berani kan. Lelaki ni pantang dicabar. Jadi bila mana Abu Jahal ni cabar Utbah bin Rabi'ah ni untuk ketuai perang Badar, disahut cabaran tu. Jadi kita lihat dalam sejarah perang Badar bermula dengan 3 orang. Umat Islam keluar 3 orang. Nabi panggil di kalangan daripada keluarga Nabi, siapa?
Abu Ubaidah keluar, Hamzah keluar, pakcik Nabi, Ali sepupu Nabi, betul dia keluar. Tu orang 3 orang daripada umat Islam, tentera Islam, diri kat depan dahulu. Di kalangan tentera kafir Quraisy, Abu Jahal cabar. Siapa yang keluar? Utbah bin Rabi'ah keluar. Abu Zaifah kat belakang Nabi tengok, ish, bapak aku keluar. Pening kepala dia. Panggil pula orang yang kedua. Siapa keluar? Syaibah binti Rabi'ah, pak cik dia keluar. Abu Zaifah lagi, sudah, dia kata. Abu Zaifah dekat tentera Islam ni. Yang tentera kafir tu, bapak dia keluar, pak cik dia keluar. Dia tengok dah pening kepala dah, dia kata, habis dah ni. Dia tengok, tunggu yang ketiga pula, siapa yang keluar? Yang ketiga keluar, Syaibah binti Utbah, abang dia keluar. Sudah jam Abu Zaifah kat belakang Nabi. Dia kata, masak ni, ini confirm matilah bapak aku ni. Terangkan dia rasakan dia nak perlu dakwah pada keluarga dia, tapi berhadapan dengan kaum keluarga dia sendiri dalam peperangan Badar. Sebab tu sirah menyatakan perang Badar juga dipanggil sebagai perang Al-Furqan, untuk lihat kebenaran tentang iman mereka. Perang Al-Furqan, hak dan juga batil. Dan dapat pula ketika itu Nabi memberi jaminan. Nabi mengarahkan tentera Islam, wahai tentera Islam, bermulanya perang Badar ini, beri perlindungan kepada Al-Abbas, kata Nabi. Siapa Al-Abbas? Pakcik Nabi, bapa Abdullah ibnu Abbas. Ketika perang Badar, pakcik dia Abbas belum Islam lagi, dalam tentera kafir itu. Tapi Nabi bagi pasal tentera Islam, jangan bunuh Abbas, jangan cederakan Abbas, kata Nabi. Nabi bagi jaminan. Abu Zaifah lagi tak puas hati lah. Dia kata, Nabi bagi jaminan kat keluarga dia je, tapi yang depan 3 orang aku semua keluarga aku ni, macam mana ni? Dalam jiwa dia meruntun, aku nak ikut Nabi ke aku nak ikut baca bapak aku ni? Dia risau kat situ lah. Dan mulalah perang Badar. Dan dia lihat satu persatu keluarga dia tumbang depan mata dia. Dia nampak pedang Hamzah pancung kepala bapa dia, Utbah bin Rabi'ah. Dia nampak pedang Ubaidah kena pada badan Syaibah bin Rabi'ah, pakcik dia. Dia nampak pedang Ali menusuk dalam tubuh badan Walid bin Utbah, abang dia. Allahu Akbar, depan mata dia. Dan ketika itu kita lihat, tuan-tuan, dia menguji iman dia. Kita hari ini, kalau kata kita sebagai seorang yang mengadili ataupun terlibat dengan apa-apa perkara pun, apabila saudara kita terlibat sama ataupun pesalah tu saudara kita, apa kita buat? Alah, tak apalah, dan diamlah. Tak apa, settle lah. Nanti kat belakang cerita. Tak apa, okey. Kita, kalau kita begitu saudara kita, itu kawan keluarga kita perlu jaga dia, untuk jaga keluarga kita sendiri, kan? Tapi sahabat Nabi tidak begitu. Sebab cintakan Nabi taat kepada Allah, Allah uji dengan Ramadan tersebut dengan penuh keimanan, tuan-tuan. Itu Ramadan di mata sahabat. Sebab Ramadan dapat pegang jiwa mereka, dapat didik hati nurani mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun rasa macam tak puas hati, tapi tekan jiwa tu. Sebab tunduk dan kasih kepada Allah, tunduk dan kasih kepada Nabi SAW. Bahkan Abu Huzaifah ketika itu pernah menyatakan dalam hati dia, aku cari juga Abbas ni dalam perang Badar ni, dapat aku bunuh, kata Abu Huzaifah dalam hati dia. Tapi Allah pelihara iman dia. Habis perang Badar dia tak jumpa pun Abbas, tak nampak pun. Dan menyebabkan habis perang Badar, dia terduduk, dia termenung, dan dia cakap kat diri dia sendiri, wahai Abu Huzaifah, oleh kerana hati engkau ni jahat, hati engkau ni busuk, aku nak hadiahkan kepada Nabi dan juga Allah dengan syahid di jalannya. Itu sebab kita lihat antara sahabat yang tak putus-putus ikut Nabi berperang, Abu Huzaifah antara orangnya. Tapi tak syahid. Dia pun risau bila masa nak mati ni, kan? Tapi Allah hadirkan ketika bila? Ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq dalam peperangan Al-Yamamah, yang mengorbankan lebih 70 orang hufaz Quran. Dia termasuk golongan yang syahid ketika itu.
Sebab itu kita lihat para sahabat ni, mana Ramadan satu tarbiyah, satu didikan. Bukan sahaja dari segi amalan mereka, tapi hati. Kita juga didik macam tu, ibu ayah sekalian. Allah dah duduk kita tahun lepas tu kat rumah, kita kena azam sungguh-sungguh. Terutamanya tingkatkan amal kita, tekan nafsu kita untuk pegang Quran lebih banyak berbanding bulan-bulan yang lalu. Bukanlah kata satu Ramadan baru satu, tidak, tapi persediaan tu. Sebab itu para ulama menyatakan dia buat tamsilan, dia buat perumpamaan. Nak sambut orang Ramadan ni ibarat macam ayah nak terima kelahiran anak yang pertama. Macam mana rasanya? Anak ke-12 tak kisah dah, sebab ada pengalaman dah. Anak ke-12 kata apa? Pada pandai kau lah sendiri, salin-salin lah, tak apa. Tapi anak pertama macam mana? Dapat berita isteri pregnant, ujian pregnancy tu kan, pregnancy test tu, dapat maklumat, bang ada 2 lain ni. Ush, terus ambil gambar, upload dekat PSB, download sendiri, like sendiri. Chat pula dengan suami, bang dah letak dekat FB ni, tapi kenapa tak ada orang like, tak ada orang like pun? Orang tak suka ke? Kita lah gembira anak kita anak pertama, orang lain hairan apa pun, kan? Sungguh-sungguh hari pertama dapat maklumat, dah terus dapat maklumat, dia terus pergi cari barang baby, dah excited, anak pertama. Tapi anak yang ke-10, ke-11 tak kisah lah. Cakap isteri, alah pakailah apa yang ada tu, jadi okey kan. Tu kata Ramadan ni, kata para ulama, ibadat macam tu. Kita kena buat persiapan. Bagaimana kita sebut anak pertama, macam itulah Ramadan, persiapan awal. Bukan soal Ramadan baru mula, tidak, sebelum tu. Sebab tu Nabi ajarkan beri kita doa tu kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna 2 bulan awal. Nabi ingatkan kita persediaan, persiapan kepada kita. Sebab Ramadan saja start, dah tu segi 5 dah. Bukan satu Ramadan baru start ke 1 lambat, tak ada. 2 bulan persiapan awal. Masuk di Ramadan, terus pecut dah. Itu sebab tuan-tuan, buat ayah sekalian, ambil peranan para sahabat dalam tarbiyah hati mereka. Dan mereka dapat didikan terus daripada baginda Nabi SAW. Kita juga boleh lihat sirah ini tentang hadis Nabi berkaitan dengan Ramadan. Kan Nabi berpesan kepada kita dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari susun hadis yang berturutan. Hadis 37 dan 38. Bermula dengan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba wa firahu bataqaddama min dzambi. Hadis lepas tu man qama Ramadan imanan wa ihtisaba wa firahu bataqaddama min dzambi. Kan 2 hadis yang berturutan. Dan siapa yang berpuasa pada Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan, akan diampunkan akan dosa-dosanya yang lalu. Yang kedua kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan maqama Ramadan. Hidupkan Ramadan ni para ulama berbincang. Ada kata hidupkan dengan amalan-amalan kebaikan, dengan sedekah, baca Quran dan sebagainya. Ada kata menghidupkan dengan solat malam. Solat malam pula ada kata dengan tarawih dan juga witir. Juga kata dengan tahajud malam dan sebagainya. Yang penting tuan-tuan, hidupkanlah Ramadan ini dengan amal ibadat. Intinya lebih dahsyat berbanding bulan-bulan yang lalu. Ini peluang Allah berikan kepada kita, penghormatan Allah berikan kepada hamba-Nya yang beriman. Tapi kalau kata kita rasa kita tak apalah, puasa je. Ada orang puasa tapi solat tak juga. Ada orang puasa tapi tak menutup aurat pun ada. Sebab itu kita kena usaha sungguh-sungguh. Sebab natijahnya balik kepada tattaqun, orang yang bertakwa. Kalaulah habis Ramadan iman kita macam tahun lepas ataupun sebelum ni sama je, itu ada masalah pada amal ibadat kita. Puasa tapi lepas Ramadan sama je gayanya kan, artinya ada masalah lah, kena baiki sama-sama. Ini peluang Allah berikan kepada kita. Ambil contoh-contoh para sahabat yang berjuang. Bukan suruh berperang, tidak, tapi tekan nafsu tu, jangan ikut kehendak dunia. Sebab itu kita lihat juga dalam perihal, pernah satu ketika seorang pemuda datang berjalan di hadapan Sayyidina Umar Al-Khattab. Datang. Pemuda itu jalan macam mana? Dengan baju yang lusuh, dengan badan lemah, longlai macam jalan. Umar ambil durrah dia, tongkat dia ketuk kepala. Ambil mini ke betul aku ni? Dia kata. Asal jalan macam ni? Zuhud, Umar zuhud.
Zuhud kepala otak kau. Minta maaf bahasa sikit lah ya. Umar cakap bukan zuhud ni, ini bunuh agama ni, kata Umar. Ini bukan zuhud. Lemah jalan lemah. Macam kita lah kadang-kadang tuan-tuan, dia berjalan macam tu. Puasa mak, puasa, taklah ada jalan ni. Kat rumah boleh puasa mak, anak-anak kita kan tak kisahlah macam tu, okey lagi. Ini kakak suami macam tu kat rumah, terbaring. Kenapa bang? Puasa yang tak larat lah puasa. Pergilah bang keluar tu, kemas kat rumah tu, alah nantilah penat lah puasa tak larat, tidur. Petang tidur, bang tolong bang kat dapur masak, alah tak larat dah. Habis isteri tak puasa kan? Tu suami okay? Lemah longlai. Umar marah orang macam tu. Dia kata itu bukan zuhud, itu bunuh agama. Apa kata Umar? Orang Islam ni dia kena cakap jelas, badan kena cergas, kena tunjukkan yang kebaikan dan sebagainya. Zuhud tu apa? Islam membenarkan zuhud dalam 3 keadaan. Satu, zuhud seperti zuhudnya para sahabat Nabi SAW. Artinya apa? Janji ada. Itu zuhud para sahabat. Contohlah kita buat tamsilan. Kalau kata kita naik kereta, kita beli kereta, kita cek-cek dalam, tengok seat bukan seat biasa. Seat biasa lah kan, tapi duduk macam dah spring, rasa spring dah kan. Rasa macam keras saja. Tak apalah, janji ada lah kan. Itu kemampuan kita, janji ada. Itu zuhud tu memang yang sepatutnya terbaik lah. Seperti sahabat Nabi SAW, janji ada. Okey. Tapi level yang kedua, yang Islam masih membenarkan zuhud dalam keadaan selesa. Dalam keadaan selesa. Kita beli kereta tadi, seat keras, kita nak pergi ke Kelantan, Terengganu, dapat tak 3-4 jam ke Matu Buntut kan? Jadi kita pun tukarlah pada seat yang lembut sedikit, sebab nak selesa. Itu mesti dibenarkan. Zaman dahulu kita lihat, maaf cakap ibu bapa sekalian, zaman dahulu kita lihat masjid surau nak dapat aircon susah. Kipas ada sikit dia, 3-4 kipas saja kan. Sekarang kipas besar pun ada, aircon pun ada, sebab nak selesa. Tak salah, itu Islam membenarkan. Itu sebab sekarang kita lihat kebanyakan majoriti masjid surau semua dah ada aircon, ada kipas besar, sebab nak selesa. Mudah-mudahan dengan selesa itu tambah ketaatan kita kepada Allah, dibenarkan, tak salah. Dan level yang ketiga zuhud yang dibenarkan berkaitan tentang cantik. Cantik pun masih dibenarkan. Jadi kakak-kakak, ibu-ibu, korang minta suami tukar langsir kat rumah, cakaplah macam ni, bang, tahun lepas tak tukar bang langsir, tahun ni ustaz kata boleh zuhud bang, tukar cantik bang, tukarlah bang langsir baru lah bang. Sofa tu bang, tukar baru lah bang. Kalau rosak lah, mampu tukar, tak mampu tak apa, balut kan, jadi dapat cantik. Yang tak boleh macam mana? Kita buat perkara tersebut untuk menunjuk ataupun melebihi orang lain. Itu yang tak dibenarkan. Contoh dekat rumah duk diam, nampak lori sofa datang daripada IKEA ke, daripada mana ke, tengok mas sebelah tukar sofa dah, cepat kejutkan suami, bang, mas sebelah tu dah tukar sofa bang, kita buat tukar lagi bang, cepat tukar bang. Abang ni malu lah bang, abang ni pekerjaan tak tukar. Contoh kan, cepat tukar, kau jiran tukar, kita tukar tu, itu yang tak dibenarkan. Dapat pula kawan jiran sebelah lalu kita baru, kita baru bang, kita dah lama bang, tukarlah bang, abang ni gaji sekian, grade sekian, KKT ni je bang, tukar, kita baru bang. Itu yang tak dibenarkan, sebab kita dah membandingkan orang lain, dah ikut nafsu. Tapi selagi mana kita buat perkara tersebut berkaitan tentang janji ada dan selesa dan nampak cantik di mata kita, masih dibenarkan. Jangan berlebihan. Sebab tu jangan marah pada asatizah. Bukan saya lah, ustaz yang lain. Kalau dia datang kuliah ceramah naik kereta besar-besar, dia naik Velfire, Alphard Executive Lounge ke sebagainya, Mercedes ke, dia nak selesa tuan-tuan, cepat jauh. Saya tak masalah lah, naik kereta kancil pun okey kan. Kalau ada jauh datang, ustaz ni tak zuhud betul, kereta besar menjala kan. Jangan marah tuan-tuan, dia selesa. Kalau nak ceramah ni badan sakit tak jadi apa tuan-tuan. Itu sebab dia kena selesa. Jangan marah, kenapalah ustaz ni kereta besar-besar, patut sedekahlah duit tu pada orang lain. Ini kereta besar, rumah besar. Jangan tuan-tuan, itu pada mereka, kemampuan mereka. Mereka nampak selesa dan nampak cantik, masih dibenarkan. Itu sebab tuan-tuan doakan.
Kepada asatizah, tuan-tuan guru ni nampak kehidupan mereka begitu agar Islam nampak mulia, nampak izzah. Bukan nak berbangga, tidak. Tapi orang nampak, oh Islam hebat dia, kereta semua besar-besar, ada masjid semua yang besar-besar. Ini tak, kat rumah kereta cantik, yang pergi masjid kancil, Viva kan, motor S5. Kalau kat luar tu motor besar-besar semua kan, nampaklah tu. Tapi kita nak orang masjid tang bawa Mustang ke, bawa Lamborghini ke, biar nampak, ush, hebat orang Islam ni, tunjukkan ekonomi Islam tu macam itu. Itu sepatutnya. Kan? Itu sebab Ramadan lah peluang yang terbaik untuk kita terbiah diri kita sendiri, untuk jadi orang yang terbaik, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi itulah tuan-tuan, ibu ayah sekalian, sedikit perkongsian berkaitan tentang gambaran Ramadan di mata para sahabat, untuk kita mengambil iktibar bersama-sama, untuk kita didik hati kita ini agar lebih patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kejarlah sungguh-sungguh, kerana kita risau sangat, takut-takut Ramadan ni benar terakhir buat kita. Jadi kita kena buat sungguh-sungguh, tingkatkan, ada berbaki lagi ni tuan-tuan, untuk kejarkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhkan surau masjid kita nanti dengan amal ibadat. Tarawih ni sampai habisnya penuh. Ni kadang-kadang walaupun dah perjarakan tuan-tuan, tapi tak penuh dekat masjid, kan? Kalau dah rapat apatah lagi. Tapi bila nampak jarak ni nampaklah penuh sikit, tapi tak penuh juga, kan? Mula-mula je. Tempat saya pun sama tuan-tuan, mula-mula malam pertama tu, malam kedua melempah sampai ke parking kereta tarawih. Sekarang tuan-tuan, malam tadi dah kurang dah, kan? Masjid besar dah kurang dah. Dah perjarakan tu. Saya tanya pada imam, kenapa? Tak tahu Ustaz, biasa Ustaz macam ni keadaan. Sebab Allah uji kita kat situ, untuk tengok balik kehidupan kita bagaimana. Kenang sungguh-sungguh, kan? Bukan peluang ambil, oh dah buka sampai 2 pagi ni, pergi jalan shopping dan sebagainya. Bukan tak boleh-boleh, tapi kena sungguh-sungguh kejar Ramadan ini. Sebab ini peluang yang terbaik Allah berikan kepada kita, kepada umat yang lain. Tapi kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan sahabat sebagai contoh untuk kita ikut di kehidupan kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi untuk akhirnya saya ampun maaf saya silap dan sebagainya tuan-tuan. Jadi kesempatan ini, rebutlah peluang yang ada, dan rebutlah sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah rezekikan kita pada ini dengan Lailatul Qadar, insya-Allah, mudah-mudahan. Doa sungguh-sungguh, perbanyakkan Al-Quran, banyakkan bangun malam, mudah-mudahan Al-Qadar Allah janjikan itu menjadi milik kita semua, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jom tutupkan dengan doa sama-sama, insya-Allah, pada pagi ini yang berkah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان إيمانا واحتسابا وبلغ علينا في ليلة القدر وبلغ علينا في ليلة القدر وبلغ علينا في ليلة القدر. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم اجعلنا من أتقائك من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.